Okey, kita mula dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey. Okey, boleh. Tadi Ain dulu kan tadi first masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul maut. Min tu dengung satu, nin tu pun dengung. Dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Walayatamannahu abada. Dengung dia tu lama. Walayatamannahu abadam bima qaddamat aydihim. Wallahu alimun bizzalimin. Dha mesti hujung lidah dekat tengah gigi. Keluarkan. Bizzalimin. Wallahu alimun bizzalimin. Sabdu. Bizzalimin. Wallahu alimun bizzalimin. Ain punya lidah keluar tak masa sebut billah? Tak kat gigi je billah. Tak boleh, dia kena keluarkan hujung lidah. Kalau tak nanti dia ada sofir, dia ada bunyi sofir. Maksudnya dia macam bunyi zai. Jadi billah. Dia tidak ada desiran. Wallahu alimun bizzalimin. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah wa minal ladzina asyraku. Jangan heretkan shin tu. Asyraku. Jangan baca asyraku. Wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law bukan aha. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanatin wa ma. Ain punya mim tak dengung. Lepas tu lam yang mati tu jangan hidupkan. Lau yu'ammaru alfasanah. Lau yu'ammaru alfasanah. Jangan alfasanah. Alfasanah. Lau yu'ammaru mim sabdu mesti wajib 2 harakat dengung. Lau yu'ammaru alfasanah wa ma hu boleh wa ma huwa bimuzahzi wa ma huwa bihuzahzihi. Kejap. Satu hi, satu hi. Bunyi dia lain.
وما هو بمزحزحه حيه. Hihi. Hihi. Dia dua huruf yang berlainan ya. Wa ma huwa bimuzahzihi. Hi dulu lah kan? Hihi. Hi. Hihi. Betul. Hi dulu. Ya sekarang tahu boleh baca kan? Tak terus tak. Wa ma huwa mizuhzihi. Bimuzah. Wa ma huwa bimuzahzihi minal Kejap. azab. Satu lagi. Hi dah betul dengan hi. Tapi hi tak panjang. Oh, hi tu tak panjang. Hi. Hi. Hi tu yang panjang. Dia terbalik tadi. Okay. Wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi ayyu ammar. Yu'ammar. Minal azabi ayyu ammar. Wallahu basirum bima ya'malun. Qul man kana aduwwan Jibril fa innahu nazzala. Cop. Nun sabdu jangan lupa. Fa innahu. Hu panjang. Nazzalahu pun panjang 2 harakat sebab dia ada huruf waw. Waw silah tu. Waw mat, waw silah pula. So, fa innahu nazzalahu ala qalbika Lam jaga, jangan ulang qalbika. Dia bila ain turunkan lidah, dia akan jadi qala. Dia jangan turunkan lidah, masuk huruf lepas tu. Qalbika. Fa innahu nazzalahu ala qalbika bi'idhnillahi musaddiqan lima baina yadayhi. Musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra. Dengar mesti cukup. Wa hudaw wa busyra lil Shin. Wa busyra, jangan wa busyra. Jangan heretkan sebab dia bukan huruf hidup, dia huruf mati. Wa busyra. Wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Man kana aduwwal. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rasulihi. Wa malaikatihi wa Lagi sekali cop. Wa mala tu 4 paling kurang. Wa malaikatihi. Itu paling pendek dah tu. Wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril. Boleh. Wa Mika. Sambung wa Mika. Wa Jibril. Ambil balik daripada Wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Okay. Wa laqad anzalna. Nun tu kosong kan, tidak ada tanda, dengung sikit lagi. Wa laqad anzalna. Walaqad anzalna ilaika ayatim bayinat. Okay. Wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktharuhum la yu'minun.
walamma ja'ahum rasulun min indillahi Sekejap. Kalau Ain tengok min dengan ain, apa beza kat situ? Dua nun, satu nun ada tanda, satu Satu nun tak ada. kosong. Satu tu Yang ada tak tanda tu dengung. tak dengung. Yang tu dengung. Yang satu tu dengung. Dengung mesti cukup 2 harakat. Min indillah. Min indillahi musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladhin. Fariqum nabadha fariqum minal ladhina utul kitab. Fariqum minal Fariqum. Ambil balik ain pada nabadha. nabadha fariqum minal ladhina utul kitab. Kitab Allahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Okey, sadaqallahul azim. Terima kasih Ustazah. Sama macam ain bacaan yang nak kena jaga selalu dengung. Dengung dengan huruf lam yang mati. Jangan hidupkan ala tu kan. Alright. Yang lain semua okey insya-Allah. Okey, Kak Liza. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisah. Indallahi khalisatan. Kalau berhenti kat khalisah tak payah ulang indallah. Ambil khalisatan. Khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Wallahu alimun bil zalimin. Walatadidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi an yu'ammar. Dengung Kak Liza. 2 harakat. Minal azabi an yu'ammar. Wallahu basirun bima ya'malun. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik. Boleh. Innahu فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا. Zal jaga, zal jangan bi'id. Dia sama macam lam juga. Bi'iznillah. Bi'idnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril
Wa Jibril. Ba tu jangan ketat. Bagi dia longgar. Macam mana nak longgar? Tidak terputus lantunan dia. Wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril. wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Jibril wa Mikana fa inna Allaha aduwwul lil kafirin. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا Wa ma yak. Jangan yak. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. صدق Allahul Azim. Terima kasih Kak Liza. Okey Fiza. Selesai dengar saya Kak? Dengar. Jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisah. Indallahi khalisah. Tu mesti dengung. Indallahi khalisah. Khalisatan min duni. Jaga nun bertemu dal, nun kosong mesti dengung. Khalisatan min duni. Fiza, dia kan kalau ikhfa ni dia tak boleh bunyi nun betul-betul nun tau. Sebab dia bukan izhar. Jadi dia tak boleh min. Masa Fiza sebut min tu lidah lekat dekat langit kan. Dia tak boleh lekat. Dia duduk tengah-tengah. Mildu. Okey. Khalisatan min dunin nasi fatamannahul mauta. Nawul, jangan nahul. Nahul jadi ha. Fatamannahul mauta in kuntum sadiqin. Susah kalau macam ni? Pun sama macam tadi. Macam ni tu yang mana tu? Yataman. Nun sabdu pun dikategorikan dengung 2 harakat. Mim sabdu pun sama. Okey. Walayatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Wallahu alimun bizzalimin. Okay. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin kesilapan paling besar bila kita tersilap di tengah-tengah ayat.
Kita jangan Okey. ulang dekat tengah kalimah. Contoh macam mana? Okey. Si'ala. Kalimahnya an-nasi. Tapi kita ambil si je. Okey. Okey. Ambil balik. Nasi ke daripada mula? Daripada mula lah elok. Ambil nafas dulu, Fiza. Sama susah. Okey. Wala tajidannahum ahrasan nasi. Jangan nasi. Nah itulah. Nan. Fiza dah makan? Belum. Patutlah dia lapar. Tak. Sorry, gurau-gurau. Na tu panjang, ada alif. Nasi'ala. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal. Kalau sampai Boleh, apa dia boleh kata? Boleh. Sebab tajwid pula Quran ni baca dia ada hukum waqaf ibtida'. Jadi boleh waqaf. Contoh ala hayah. Berhenti. Sebab kita memang tak ada nafas yang panjang. Saya tengok semua orang, alamak, semua orang sambung. Saya tahu dah, tadi saya try tak jangan boleh. macam tu. Okay. Tapi bagus juga Fiza keluarkan isu ni. Tengok semua orang panjang, aku nak juga panjang. Tapi tengah baca curi nafas. Jadi tak ada manfaat apa-apa. Okay. Okay. Sebab saya takut kalau berhenti actually tak boleh. So saya boleh. still tak sure. Sebab tajwid tu dalam tajwid ada hukum waqaf dan ibtida'. Sebab tu dalam bacaan Al-Quran diharamkan kita mencuri nafas. Oh. Haram? Ya, tak boleh. Tak boleh curi nafas. Bila tanya kenapa dalam Quran ni diharamkan mencuri nafas? Kerana ada hukum waqaf, ada hukum waqaf ibtida'. Jadi kita carilah penyelesaian menggunakan waqaf tadi. Bila dah dengar haram macam rasa macam berat pula kan? Berat. Jangan ikut orang, ikut diri sendiri. Tak lagi apa. ketang. Baca pendek biar berkualiti. Okey Fiza. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah. Cantik tu, tak ada curi-curi. Okey. Wa minal ladzina asyraku. Jaga shin dengan ash. Wa minal ladzina asyraku. Baik. Yawaddu ahaduhum. Dal tu jangan yawaddu. Jangan hidup balik itu. Terus je. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Berhenti. Boleh berhenti. Okey. Yawaddu betul ke? Betul. Okey. Yawaddu ahaduhum law. Ahaduhum. Jangan macam ada tekanan pula dekat dal. Ahaduhum. Terus. Okay, so, kat sini Ustaz saya beritahu problem saya sebab saya takut tu salah. Kan tadi kan macam kalau salah insya-Allah saya tegur. Ha. Kalau ni senyum. Yawaddu ahaduhum law yu'ammarul fasanah. Tertinggal. Law yu'ammaru al. Jangan marul, dia hamzah tu, hamzah qata'. Law yu'ammarul fasanah. Jangan marul, maru al. Law yu'ammaru al fasanah. Sekali. Law yu'ammaru al fasanah. Law yu'ammaru al-fasanah. 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 Kalau al-hasanah jadi lain. Al-fasanah baru masuk kat situ 1000 tahun. Okey. Wa ma huwa bimuzah. Zihi. Jangan bunyi khi. Khi jadi kha. Zihi. Ada kelainan ke ataupun sama je bunyi tu? Kalau hi, kalau sama tu saya pun dengar sama. Macam sama. Zihihi. Hihi. Ada beza ke tak ada beza Fiza dengar? Dengar banyak beza. Okey. Hihi. Jangan sengih hi tu lain. Hi. Saya rasa bila saya baca akan sama juga. Bimuzahzihihi.
Tak apa, nanti perbaiki Fiza sebab ha ni dia punya tempat keluarnya tengah halkum, tengah tekak. Hi bawah. Dia berjiran tapi dia tak sama bunyi. Dia berkawan baik je, perangai lain-lain. Wa ma huwa bimuzahhihi. Zihihi. Wa ma huwa bimuzahzihihi minal azabi ayyu ammar. Mana datang panjang. Oh, Yu'ammar. Antara mim dengan ra, tengah-tengah dia ada huruf mat tak? Alif. tak ada. Tak ada. Kalau tak ada pendek lah. Yu'ammar. Ayyu ammar. Boleh. Terus. Wallahu basirum bima ya'malun. Terus. Kul man kana aduwwul li Aduwwal li Jibri. Kul man kana aduwwal li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbi Bik. bik Ala qalbi Bik. ala qalbik. Okey, ambil balik fa'innahu. Fa'innahu nazzalahu ala qalbika biiznil. Mesti Fiza kena kan aku nak Tu saya dah rasa dah saya ambil nafas. Saya pun dapat rasa juga tu saya sebut tadi. Kalau agak-agak macam nak habis dah oksigen tu copek-copek berhenti. Tapi rasa macam padahal macam baru je baca. Dia ikut pada kemampuan nafas kita. Kita tak sama masing-masing kan. Lepas tu cara kita mengambil nafas tu. Teknik tu kena ada. Nanti saya ajar teknik ambil nafas macam mana. Yes please. Okay. Fa'innahu nazzalahu ala qalbika biiznillahi. Biiz. Jangan biiz. Tak mau. Biiznillah. Biiznillahi musaddiqan. Ada bunyi beranak dal tu. Saya faham dal tu memang sifat dia melantun, tapi bila dia bersabdu dia tidak dibolehkan untuk membaca musaddiqal. Jadi susah. Jadi lagi banyak huruf tu keluar. Musaddiqal. Dia lekat je lidah tu dekat langit terus masuk di baris bawah. Musaddiqal lima. Apa beza dengan saya buat tadi Hafsah? Okey. Fiza buat tadi. Musaddiqal. Dia beranak dulu lepas tu baru hidup balik di. Dia tak boleh diberanakkan, tak boleh diqalqalahkan. Musaddiqal. Okey. Musaddiqal lima baina yadai. Tapi ni kena ulang balik Zah. Boleh. Kalau kena ulang. Sampai dah. Kan? Musaddiqal lima. Cuba ambil nafas dulu. Musaddiqal lima baina yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Lil mu'minin. Terus. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril. Boleh, ambil balik. Wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwul ambil balik. Fa innallaha aduwwul lil kafirin. Terus. Walaqad
Yang ini boleh diperanakkan. Ini boleh lantun. Walaqad ini boleh. Walaqad anzalna ilaika ayatim bayyinat. Bayyinat. Kenapa yang ni kena panjang? Antara nun dengan ta baris. tu ada alif kecil. Nampak tak? Alif tu dikira mat. Bayyinat. Boleh. Wa ma yakfuru Wa ma yak. Yak. Wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Masuk terus je. Illal fasiqun. Yang ragu-ragu masuk dia tu. Illal fasiqun. Boleh. Awakullama ahadu ahdan Ahdan nabadahu. Ustazah, kalau macam ni saya boleh berhenti ke? Tu yang tanya. Boleh, boleh. Ahda. Okey. Berhenti tu maksud saya boleh tu asbab dia nafas tak ada tau, bukan berhenti suka-suka. Tu. Okey, kalau boleh saya cubalah. Kalau tidak Ya. saya dah tahu awal-awal tu saya berhenti je lah. Ya, cuba dulu. Okey. Awakullama ahadu ahdan ahdan masuk nun ahdan nabadhahu fariqum minhum bal aksaruhum la yu'minun. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi. Sekejap. Min tidak dengung. Yang nun tadi tidak boleh dilekatkan di langit tu. Yang second baru dengung. Ya, tengok pada tanda lah. Nun kalau kosong tak ada tanda, dengung lah. Ya. Sorry. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi. Min indillahi. Saya dengar macam dia melekat lidah tu. Jangan lekat. Min indillahi musaddiqul lima. Musaddiqul. Jangan musad. Musaddiqul. Jangan musad. Jangan. Tak boleh. Okey. Lepas Ustazah cakap baru saya perasan. Betul lah ada. Beranak tu kan? Ada. Mesti ada. Kalau tak ada saya tak sebut. Musaddiqul lima. Tu boleh berhenti Ustazah? Boleh kalau tu saya cakap tadi. Berhenti boleh kalau nafas habis. Kalau berhenti suka-suka tak boleh. Ada lagi. Lidah jangan turun, Fiza. Musaddiqul. Musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariqum minalladhi. Nak berhenti kat mana? Utul kitab boleh. Okey, ambil. Nabadha fariqum minalladhina utul kitab. Nabadha fariqum ri panjang. Nabadha fariqum minalladhina utul kitab. Jangan kitab. Ya. Minalladhina utul kitab. Ini tak payah ulang lah. Ulang ke minalladzi tu. Ambil minalladzi na'utul kitab kitaballahi wara'a zuhurihim. Berhenti kat situ. Ambil minalladzi. Okey. Minalladzina utul kitab. Minalladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim. Okey, ambil balik wara.
Wara'a zuhur. Wara. Berapa harakat paling Oh, kurang ya, kat ya. situ? 4 ke? Ah, 4 4. dulu lah. Betul, Okey. betul. Wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Okey, sadaqallahul Sadaqallahul azim. azim. Terima Semua kasih orang saya minta sama-sama. maaf. Banyak pula hari ni. Semua minta maaf, Tak minta maaf. apa, kita Panjang sama-sama. masa. Sama Saya kita. macam dah banyak salah. So saya macam saya nak tanya je. Saya nak berhenti nak tanya. Tapi kadang Ustazah, biasa ke bila kita baca, lepas tu kita boleh baca tapi bila kita baca depan orang kita macam blank. Itu biasa Ustazah. Kenapa macam mana nak hilangkan perasaan tu? Saya bukan blank, saya gagap. Saya macam Kalau Ustazah ulang saya macam dah nak takut, saya macam macam tu. Memang macam tu. Ya, itu adalah betul. satu, itu normal. Itu normal. Nervous tu normal. Melainkan Kalau kalau dia dah yakin. Dia kalau jadi baca- macam tu sebab tak yakin. Tak yakin sebab dia tahu, Hmm. oh, aku tak berapa nak betul lagi baca ni. Aku tahu. Kita sendiri tahu kelemahan kita kan. saya praktis. Okey, saya praktis macam okey. Praktis macam Kalau- Lepas tu saya macam bahasa sendiri, saya rasa macam okey je, tak ada pula banyak Pasal sendiri sangkut-sangkut. bukan Ustazah. Cuba Ustazah. Jadi macam ni. Dia bila baca sendiri kan, seorang-seorang, memang memang betul semua. Tak Contohlah sendirilah. macam Fiza kata kan, saya dah baca ulang kaji dah. Saya dah ulang kaji dah satu muka surat kan. Kita baca tu rasa betul semua sebab tak ada orang yang semak. Tadi kan Macam ikut Ustazah berkasi audio tu kan. Kita rasa macam okey boleh buat. Tapi bila kita baca pada Ustazah macam blank. Ya Allah, stresnya rasa. betul. Bila kita baca untuk orang kan kita macam panik sikit kan, macam nervous sikit. So saya nervous banyak. Saya lain sikit lah daripada you all. Saya lebih banyak. nervous kan bila tahu orang tengah dengar kan, kita macam nervous kan. Kata tak nak masuk Kejap lagi aku baca ni. Tak apa ni sekarang. Padahal kan Ustazah yang masa macam Ain kan baca yang first tadi kan. Saya kan yang he tu kan. Masa Ustazah betulkan dia, saya dah terus gelabah sebenarnya. Serius, saya dah terus gelabah. Lepas tu bila time saya baca, saya tahu saya akan salah. Saya dah terus macam tu. Bila selalu macam tu, bila kena tegur tu dah mulalah salah je kan. Saya minta maaf semua orang. Sama lah kita semua, sama-sama. Sama-sama, tak apa, semua faham. Terima kasih Zah. Okey, sama. Alright. Liana baca. So, dengar tak? Salam. Okey, dengar. Jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisah. Boleh. Khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim. Wallahu alimun bizzalimin. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana wa ma huwa bimuyahzihi minal azabi an yu'ammar. Boleh. Wallahu basirun bima ya'malun. Boleh. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik Boleh. biiznillahi
مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. Okay, Sadaqallahul Azim. Okay. Dia kan satu lagi saya nak bagi tips bila mengaji berkumpulan macam ni kan, belajar start daripada basic ni. Saya dulu bila dapat giliran yang awal nasib-nasib lah kan. Dapat giliran yang tengah-tengah ke ujung-ujung, mana ustaz tegur, kawan kita baca, kita tanda. Kat tempat yang banyak silap tu kita tanda supaya masa kita baca nanti kita tahu yang bulat ni kita kena hati-hati. Mesti ada masalah kat sini ni, dengung ke, panjang tak cukup ke, tidak qol-qolah ke, kita kena perhatikanlah kalimah tu. Salah satulah. Okey, boleh. Okey, Hajar Nuraini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law mu'ammaru alfasanah wama huwa bimuzahzihi minal azabi an yu'ammar wallahu basirum bima ya'malun. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin.
من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات Bayinat. Okay. Ta jangan bayinat. 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 Bunyikan angin lepas mati tu. Bayinat. Bayinat. Kalau bunyi te tu dia jadi Bayinat. tapi panjang. Jangan pendek. Bayinat. Okay. وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق I start balik mana? Awakullama ahadu ahdan nabadahu. Panjang tu. Afakullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aksaruhum la yu'minun. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustazah. Sama. Okay. Semua dah baca dah kan? Okay, saya baca surat 16 ni. Saya dari tadi, saya hantar saya punya voice kat kelas saya pagi-pagi tadi. Macam tak lepas, kenapa tak? Saya try, kalau tak lepas kan saya record lah. Kemudian ke apa kan. Yang penting saya baca dulu lah untuk kita punya kelas. So tandalah mana-mana. Saya cuba baca pendek-pendek. Saya cuba baca pendek-pendek. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم
ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم Sadaqallahul azim. Panjang-panjang ke saya baca? Kadang baca syok sendiri saya ni, aduh. Rasa macam dah pendek dah saya baca tadi. Kalau ada panjang kalau panjang juga kan, berhentilah mana-mana, tapi mesti di hujung kalimah. Walaupun di tengah ayat, tapi pastikan di hujung kalimah. Jangan berhenti dekat tengah kalimah. Lepas tu bila kita nak baca berhenti tu nak kena tahu juga mana tempat yang sesuai. Itu penting lah. Macam mana nak tahu tempat yang sesuai? First kali kena faham maksud ayat yang kita baca. Okay? Hari tu saya ada cerita dekat. Putus-putus. Itulah. Semua dengar suara saya putus-putus Tadi. Itulah line saya tak okey lah. Ni kira work from home juga ni. Saya nak tanya kalau macam boleh? Jangan berhenti tengah kalimah, tapi yang Quran yang saya pakai ni dia kan macam ada terjemahan dia terus kan. Lepas tu valid tak kalau saya sebab orang cakap kalau dekat dan boleh berhenti kan? Sebelum dan. Dekat dan. Kan kita tahu itu secara umum lah. Kita kena tengok juga keseluruhan ayat. Sebab tu bila kita baca Quran ni, waqaf ibtidak ni, kita kena tanda bila kita menghadap guru. Dan bila kita dah tanda, maknanya Quran itulah yang kita guna pakai selepas tu. Yang kita dah siap tanda ni. Memang dalam Quran Resam Usmani yang dah disediakan waqaf, ada warna merah, warna hijau berhenti. Lepas tu yang hijau boleh ulang, merah tak boleh ulang. Ada juga orang yang tak boleh nak ikut. Sebab nafas dia pun pendek juga. Jadi bila berhadapan guru itu adalah salah satu cara yang terbaik untuk bertalaki. Dia belajar Al-Quran ni dia tak sama belajar dengan ilmu lain. Dia tak jadi kalau kita YouTube ke, kita rujuk ke, dengar rakaman ke, tu sebagai panduan. Tapi untuk belajar dia kena direct, dia kena berterusan jumpa dengan guru tu. Macam tu. So nak necessarily mean apa? Tak semestinya setiap dan tu boleh berhenti lah, betul tak? Betul? Okay. Tak semestinya. Tengok bergantung pada ayat. Okay. Terima kasih Zah. Okay. Sama. Okay. Habis. So kita masuk buku coklat. Ada apa-apa lagi soalan daripada yang lain? Ada? Tak ada? Ustazah yang tadi Ustazah tak hantar. Itulah. Saya cuba hantar ni dia macam. Oh, okey. Saya takut saya tak dapat. Okey, tak apa. Hantar. Nanti kejap lagi saya cuba. Kadang-kadang dia dah. Saya cancel lepas tu hantar balik.
tahu kenapa. Tekan lagi sekali. Bismillah. Relax. Tak ada. Tak ada. Okay, tak apalah, kita terus dulu dengan tahsin tajwid. Nanti kita tengok balik lepas habis kelas kan saya cuba Okey, kita sampai mana dah tajuk? Dengar tak suara saya? Dah habis raw dah. Habis raw dah Ini hari ni favorite saya Ustazah. Macam mana? Hari ni tajuk yang hari ni favorite saya. Wakaf. Kan? Tolonglah Ustazah. Tolonglah juga saya. Tolonglah ya Allah, cepatlah berakhir COVID ni. Kalau jumpa senang. Saya nak bagi mulut tu boleh betulkan kan sebutan tu. Senang nak ngejas kalau jumpa depan-depan ni. Kan, lepas tu boleh jentik saya terus kan. Amboi garangnya sama. Anak jentik anak orang. Tension Ustazah. Wah, serius saya tension. Allahu Akbar. Sekejap Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pukul 3.30 dah. Okey, tak apa. Okey, kita masuk waqaf dan ibtida'. Okey, first kali kita nak kena tahu apa makna waqaf, apa makna ibtida'. Okey, waqaf bermaksud memutuskan suara dan mengambil nafas baru untuk memulakan bacaan yang berikut. Itu maksud waqaf. Maknanya kita betul-betul putus kita punya suara, maka putuslah nafas kita. Lepas tu kalau kita nak ambil balik, tak kisahlah nak terus ke depan ke, tengok pada kesesuaian ayat ataupun kita nak ulang. Kita ambil nafas baru. Ambil nafas tu ambil betul-betul. Kan tadi saya ada sebut macam mana cara nak teknik nak ambil nafas yang betul kan. Nanti saya bagi tips sikit. Ini tak luar daripada buku tajwid, tak ada dalam buku tajwid. Okey, yang kedua, ibtida' pula. Ibtida' maksudnya memulakan bacaan pada tempat yang betul. Pastikan tempat yang betul. Tengok pada maksud ayat. Okey. Dia asyik keluar benda Allah ni je, kenapa ni? Ustazah, page berapa Ustazah? Okey. Page, oh sorry, 104 ni. Saya tak tengok lagi last week-nya. Okey, 104 Okey, sorry. Oh, okey, tak apa. Baik. Okey, berhenti iaitu waqaf dan memulakan ibtida' tadi iaitu memulakan tempat kita baca tu. Bacaan pada tempat yang betul akan memberi makna yang tepat. Ni kalau betul-betul kita jaga dua-dua tu, sama ada waqaf dan kita mengulang ataupun ibtida' tadi pada tempat yang betul, memberi maksud yang tepat dan tidak merosakkan makna pada satu-satu ayat. Banyaklah kalimah-kalimah yang kita tengok dalam Quran, kalau kita salah berhenti, memang dia akan rosak dia punya maksud. Contoh macam kita kata dalam satu ayat tu, Allahumma salli ala Muhammad. Baru pagi tadi saya live, saya baca ayat tu tapi saya tak ingat ayat dia apa. Tapi kita tak boleh berhenti kat situ. Sebab kalau kita berhenti kat situ, kita kata Allah itu apa lah. Kelas saya kompak rehat dulu 20 minit. Dia tak perasan nanti. Alamak Ustazah. Tak apa. It's Tak, anak okay. saya ada kelas online, tapi saya tarif rehatlah dulu pasal dia tengah baca buku. Sorry, saya last week pun macam tu juga, sorry. Tak apa, saya okey je. Anak-anak saya pun kat rumah, yang sana online, yang sini online, semua online. Lepas tu habis haru semua from home. Mak bapak dia. Okay. Apa tadi saya nak sebut? Contohlah, hari tu saya ada sebut dalam kelas ni ke kelas lain ni, yang pasal waqaf ibtida' tu, yang ada kawan saya share dalam paper tu. Ada tak dengar cerita saya? Ke tak ada? Tak ada. Saya cerita sikit lah sebagai panduan. Tapi tak ada kena-mengena dengan ayat Quran. Dia punya ayat tu, pemandu lori telur tersepit. Tapi bila dia berhenti koma tu, pemandu lori telur tersepit. Kalau dia, nampak tak? Kan? Dia koma dekat lori ke dekat telur? Dah ada dua maksud yang berbeza, jauh tu pergi dia maksudnya. Sama juga macam ayat Quran ni. Kalau kita suka-suka berhenti, memang tak boleh lah. Jadi kita kena rajin-rajin baca terjemahan. Itu contoh je tahu tadi. Contoh jangan ambil yang tu. Kadang kita kalau belajar buat benda tu, kalau ceramah ke apa ke, yang itu je kita ingat. Yang betul-betul kita tak nak ingat. Itu melawak aje.
Okey, baik. Nanti kalau saya ingat ayat tu, kita kata Allah itu miskin. Kita kata Allah itu miskin. Ada satu ayat tu. Sedangkan dia ada lagi penghujung ayat tu. Dia nak menghabiskan ayat tu. Tapi tak boleh berhenti kat situ. Kalau terhenti juga disebabkan nafas tak ada, bolehlah berhenti. Tapi dia kena ulang balik. Itu nama iktidak. Dia kena ulang balik untuk bagi penuh maksud ayat tadi tu. Supaya orang tak silap. Ustazah, yang Yes. dekat Quran macam yang Ustazah cakap ada hijau, biru sekarang ni kan. So kalau kita ikut itu je memang, Ustazah ikut tak itu? Macam mana kata semua tu memang betul lah. Macam mana? Putus Kan- sekali? Kalau yang Quran yang ada wakaf ni tidak, yang ada hijau, Ustazah cakap merah semua tu kan. Kalau kita ikut yang tu memang betul lah Ustazah kan. Memang tak boleh. boleh Tapi lah kan. kalau tapi nak Sebab ikut kita tak tu tahu kalau nafas maknanya kan. kita mengganggu, tak betul jugalah jadinya. Tak betul dari kita lah. Dari kita sendirilah. Kita terlanggar kan. Okey. Jadi kita kena tahu juga cara lain. Baik. Kita tengok tanda-tanda wakaf dulu Okey, tanda yang pertama qaf lam ya. Itu secara secara ringkas. Perasan tak dekat dalam Quran yang kita baca-baca hari-hari tadi tu, kan? Dia ada qaf lam ya, maksudnya waqaf aula. Waqaf aula tu maksud dia apa? Waqaf lebih baik ataupun waqaf lebih utama. Apa makna waqaf? Berhenti. Jadi bila ada qaf lam ya, walaupun ayat tu 2 kalimah aje. Contoh, qalu bala, contoh. Alah, nafas aku ada lagi, aku terus je lah. Dia jangan kira yang itu. Kita ambil yang ini. Dia dah ada syarat tadi. Dapatlah kita pahala berhenti kat situ kan. Maknanya yang dah disyaratkan. Qalu bala, berhenti sebab ada qaf lam ya. Gitu. Okey? Itu yang pertama. Nanti kalau tak faham tanya Kemudian yang kedua, sod lam ya. Sod lam ya ni maksudnya wasal aula. Wasal aula apa? Harus waqaf. Harus waqaf. Wasal ataupun menyambung bacaan itu adalah lebih utama. Kalau nafas kita panjang, sambunglah. Itu adalah lebih utama. Tapi dia jadi harus. Kenapa? Apa sebab harus tadi? Kalau nafas kita dah tak ada, bolehlah berhenti maksudnya. Dihukumkan harus. Tapi kalau nafas ada, tak payahlah berhenti. Sebab kita nak dapatkan bacaan yang aula. Aula tu apa? Lebih utama tadi. Okey? Jelas? Itu wasal aula. Okey. Kemudian yang ketiga, dilarang waqaf. La. Orang Arab kata apa? La tu. Tak boleh kan? La. Jangan. Okey. La tu kat sini ada juga kadang-kadang kita tengok lam alif tapi ayat dia sangat panjang. Tiba-tiba terhenti juga nafas kat situ. Tapi macam mana? Dah start kat situ, kat sini pula dia kata tanda tu adalah dilarang berhenti. Jadi macam mana? Kita boleh berhenti atas sebab wakaf yang terpaksa tadi. Bukan suka-suka Berhenti suka-suka dilarang. Sebab memang tak sempurna ayat tu. Tapi bila berhenti ittirari nama dia. Nanti kita akan belajar. Ittirari ni maksudnya wakaf terpaksa. Boleh. Dengan syarat ibtidak sebelum lagi kalimah yang ada dalam alif tu. Tu kena ingat. Boleh? Sebab ada yang orang confuse kata, boleh lah sebenarnya berhenti. Ustazah, ulang balik Ustazah. Yang lam alif. Yang kena berhenti apa tadi? Lam alif. Okey. Yes. Lam alif ni sebenarnya tak boleh berhenti. Tapi syarat-syarat tertentu lah. Contoh yang paling utama adalah bila kita kehabisan nafas. Nafas terhenti, berhenti je. Takkan kita nak curi nafas? Tadi dah cakap dah hukum dia haram. Kan? Jadi takkan kita nak langgar hukum pula? Jadi berhenti je lah pada la tu. Ataupun kalau kita nak menjaga, sebaik-baiknya berhenti sebelum la lagi. Okey? Tapi kalau dah terhenti juga kat situ, tiba-tiba alamak tersekat pula kat situ. Jadi apa caranya? Kita ulang balik sebelum kalimah yang ada lam alif tu. Boleh? Boleh? Baik, itu yang ketiga. Kemudian wajib waqaf. Yang keempat mim yang ada tanda mim. Bukan mim yang ke bawah Bukan mim yang ke bawah Tapi mim yang pendek, yang tak ada ekor. Mim yang ke bawah tu adalah hukum hukum apa?
Allahumma salli ala Muhammad. Iqlab. Iqlab Ustazah, mim yang ke bawah tu macam dalam Yasin tu Yasin, apa ayat dia? Dalam surah Yasin tu dia ada mim kan yang nak towards the end. Tak, itu mesti kalau yang ke bawah tu iqlab. Dia kalau mim yang kontut ni. Kalau mim yang macam panjang tu kena berhentilah kalau dalam Yasin tu. Tak payah. Saya tak pasti apa ayat dia dalam Yasin tu kena sebutkan. Cuba kita Ada tengok. tak anak ayah akhir tu? Dia ada mim kecil. Apa qauluhum Dia Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Saya tak ingat. Cuba tengok mim tu mim yang panjang ke mim yang pendek. mim Tapi dia ada beza. Tapi dia tetap ada beza Dia ada beza kat situ yang mana mim ini mesti berhenti. Tu wajib waqaf tu maknanya disuruh berhenti. Sebab apa? Ayat tu dah sempurna dari segi makna dan ayat tersebut. Dari segi makna dan ayat tersebut. Jadi berhenti. Kita ni kadang-kadang ngada je. Bila suruh berhenti tak nak berhenti. Kan? Ni ayat macam nak marah pula kan Fiza. Tak, saya suka. Kalau saya lagi banyak berhenti lagi saya okey. Dia banyak cara Fiza, jangan risau. Dia dekat fala yahzunka qauluhum. Okey, fala yahzunka qauluhum. Mim tu macam mana bentuk dia? Pendek ke ekor dia atau panjang? Tak bercakap kau, tak bercakap. Dia macam tu, pendek je lah. Tak panjang macam tu. Sekejap Saya semak balik. Muka surat berapa Yasin bagi saya ni? 445. Okey. Sekejap saya tengok sekejap. Sebab saya takut surah yang kita tengok ni kadang-kadang dia punya Quran bukan Rasam Usmani. Kita bincang bab waqaf ni. Bala 445 ayat 75. Okey, inilah dia wajib waqaf. Oh ni lah. Bukan 75 tu. Itu 76. 76. 76. Fala yahzunka qauluhum, itu pendek. So kita kena berhenti lah Ustazah. Berhenti bila dah dia kata wajib waqaf. Ini sama dengan yang Ustazah tengah ajar ni lah. Ya, betul. Oh, okey. Terima kasih Ustazah. Okey, sama-sama. Kalau Ustazah nak tengok balik ayat 76 Ya, betul. Cuba tengok okey. bentuk dia. Qauluhum tu. Mimnya kontot. Macam cerita Ramli tu kan. Kontot. Tu ini kena berhenti wajib. Okey. Berhenti wajib. Boleh lah. Macam orang muau pula sebut berhenti wajib berhenti. Okey, cubalah sajalah ni. Cuba saya elak muka surat 447. Saja je. Dah halang-halang ada kat situ. Cuba tengok ayat 11 nak masuk ayat 12. Apa yang ada dekat ayat 11 tu? Muka surat apa? 446 sebelah dia tadi. Sebelah surah Yasin. Surah As-Saffat ayat 11. Okay. Nampak tak dekat hujung ayat 11? Min tinil lazib. Ada tak mim kecil bawah tu? Cuba perhati betul-betul. Mim tu panjang ke ekor dia pendek? Dia tak ada mim pun. panjang. Tak ada mim Fiza. Jangan main-main. Fiza guna Quran apa Fiza? Jangan main-main. Saya pun terkejut ni. Allahuakbar. Panjang ke bawah Ustazah? Kalau panjang ke bawah tu maknanya itu dihukumkan sebagai iqlab. Nampak tak? Tapi kalau dia berhenti tidaklah ada hukum iqlab tu. Mana datang iqlab? Apabila dia sambung dengan ayat selepas dia. Sebab bal. Lazibim bal ajibta. Tanwin dia namanya tanwin iqlab tu. Asalnya lazibin. Tapi bin. Quran saya tak ada rupanya. Betul, tengok kat mana tu yang ada? Tak, tapi saya ada dua Quran. So saya tengok Quran lagi satu pun ada. Penting saya cari tadi. Cuba tengok betul-betul. Quran lagi satu tu apa sebab tak ada. Itu bukan Quran Rasam Usmani saya rasa tu. Indonesia punya Quran. Bukan. Ini saya beli online je, selamba je saya beli hari tu. Lepas tu dia tak ada. Selamba je dia buat tak ada. Dia kena pastikan. Kalau kita beli online, mesti pastikan ada chop KDN. Mesti. Okay, kalau tak pastikan ada chop KDN. Sekarang ni Quran ni tak ada chop KDN. Saya nak buat apa dengan Quran ni? Boleh baca. Kalau dah mahir tak apa. Tu bagus Ain. Itu chop KDN. Kementerian Dalam Negeri dah menyemak dengan dia punya barisan lajnah yang muka surat sebelah tu. Berapa ramai syekh-syekh yang menyemak tu. Berapa ramai pakar-pakar yang menyemak tu. Itu benar tapi dia. Ni Quran lagi satu. Saya pergi baca Quran lagi satu. Gatai. Dah ada chop KDN, dia duk baca Quran lain. Gatai juga lah. Tadi Ustazah. Okay. So nampak
Okay, nampak. Okey, yang mim yang panjang tadi iklab, mim yang pendek, yang ekor dia pendek tu dia dibaca dengan memberhentikan bacaan tersebut ataupun waqaf wajib. Wajib waqaf. Dah cakap ikut Fiza terbalik. Okey. Habis. Itu habis yang keempat. Baik, seterusnya yang kelima. Sin. Ini tak banyak dalam Quran dan bacaan imam kita Hafs an Asim, Tariq Syatibiyah, sakta ini hanya berlaku pada 4 tempat sahaja. Kalau imam-imam lain baca banyak tempat saktah. Jumpa Hamzah aja dia saktah. Jumpa Hamzah dia saktah. Tapi imam kita tidak. Dia ada 4 sahaja termasuk dalam surah Yasin. Surah Yasin lagi saya sebut. Ataupun surah Al-Kahfi. Hari ni dah habis baca Kahfi belum? Ayat pertama ada sin hujung. Iwaja, titik atas satu tu ada sin. Itu saktah. Saktah maksudnya apa? Berhenti sebentar tanpa mengambil nafas. Berhenti sahaja nafas tetap nafas yang sama. Tetapi, ada tetapi pula Ustazah ni. Kan habis dah tadi. Pada bacaan saktah, contoh macam surah Al-Kahfi, dia punya tanda saktah itu betul-betul berada pada Ra'sul Ayah. Ra'sul Ayah ni maksudnya hujung ayat ataupun kepala ayat yang ada nombor tu kan. Jadi kalau kita baca ayat pertama tu, Iwaja tu kan. Okey, kalau kita berhenti kat situ, kita tidak mengambil saktah pun tak apa, harus hukum dia. Sebab dia di hujung ayat. Dan ayat tu panjang kan. Ada yang mengambil, ada yang tak mengambil. Tapi kalau kita mampu dari segi nafas, ambil lah. Dapatlah kita pahala baca saktah. Bukan bermakna kita baca tak ada saktah tak dapat pahala. Pahala juga. Cuma hukum dia harus. Boleh? Ustazah boleh tak Ustazah bacakan macam mana kita nak ambil saktah dekat yang kat Al-Kahfi tu? Dia bezanya tak nampak sebab kita berhenti tanpa mengambil nafas tu tak nampak pun. Contohlah saya cuba berhenti dengan tidak mengambil nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadida. Berhenti tu sekadar 2 ketukan. 2 ketukan tu seolah-olah 2 harakat lah. Contoh, iwaja. 2 kali ketuk, qayyima. Tapi dalam waktu kita berhenti dalam jangka masa 2 kali ketuk tadi tu, kita tak ambil nafas baru. Kalau kita nak ambil cara saktah. Kalau kita tak nak ambil cara saktah, kita ambil nafas je lah. Tapi dalam yang lain tu wajiblah dibaca dengan saktah. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma. Yang itu kita berhenti seketika. Tapi tak payah ambil nafas sebab dia di tengah-tengah ayat, bukan hujung ayat. Boleh? Boleh, faham Ustaz. Terima kasih. Faham Okey, sama. Okey, kemudian yang yang keenam, waqaf di akhir ayat. Ini berhenti je lah. Ni tidaklah dikata wajib ke apa. Kebanyakan kalau orang yang jadi imam dia nak cepat. Kalau dalam solat tarawih kan nak jadi imam dia nak khatam dalam solat tarawih kan. Kebanyakan imam-imam baca laju dan baca wasal. Faham wasal? Wasal tu sambung. Jadi bila dia ada pada waqaf di akhir ayat ni pun dia wasalkan. Tu tak ada masalah. Maknanya dia lebih tahulah. Mungkin pada ayat-ayat tertentu yang tak boleh diwasalkan dia tidak wasalkan. Okey, kemudian yang ketujuh, diharuskan waqaf pada salah satu tempat, bukan pada kedua-duanya. Ini tanda waqaf ta'anuq nama dia. Ta'anuq. Macam mana aja dia? Dalam bahasa Melayu macam mana? T-A-A-N-U-Q. Ta'anuq. Dalam bahasa Arab ta'ain alif nun qaf. Ta'anuq. Okey, berhenti di salah satu tempat. Diharuskan waqaf pada salah satu tempat. Hari ni kita punya page ada kan tadi? Page? Ya ke? Tak perasan lah. Hebat lah. Ada. Ada? Rasa macam ada. Saya sebenarnya nak tanya Ustazah apa benda tu? Oh alah. Allah. Saya tak ada lah. Oh sebab saya tengok dekat dalam ni. Ke Quran saya yang salah? Sekejap. Orang lain ada tak? Oh ada. Dia nak kata ada? Ada. Sekejap saya tengok. Ada. Alamak, Al-Quran saya lain ke? Saya tak ada. Saya tahu kalau macam ni surah Al-Baqarah ada ke Ustazah kan? Al-Baqarah lah ni. Cuma ayat pertama yang depan tu je. Tapi ni yang tadi ada ke? Ayat nombor berapa? Okay, sekejap. Saya dah lupa ayat nombor berapa tadi. Tapi ada. Ada Tapi ada kan? Liana kan macam bawah-bawah sikit. Ya.
Tadi baca. Oh, Ayat. ini adalah pilihan ni rasanya. Sebab tu ada setengah Quran ada, setengah Quran tak ada. Berapa dah? Ni 96. pilihan. Berapa? Ayat 96. Ha? 96. Ayat berapa? 96. Dekat sanah dengan bi muzahzihih 96. Dekat ala hayatin Satu. wa minal ladzina asyraku. Okey, satu hayah, satu asyraku. Sekejap saya lost. Cari dulu apa sebab 6. saya nak terangkan. Apa sebab dia tak letak. Okey, tak apa, jangan risau. Jangan risau. Saya ni tunjuk dia ada chart. Sabar. Okey, ayat Bertenang. 96 betul. Ala Okey. hayatin tu. Dengan Okey, lagi tu kat asraku. Okey, hayah ada 3 titik, asyraku ada 1 titik Aha. Okey, dia tidak meletak wakaf ta'annuq tu sebab asyraku tu dia dah ada tanda wakaf jim. Dia dah ada wakaf lain. Nanti saya terangkan jim lepas ni. Dekat Quran saya tak ada pula jin tu. Okey, dia pilihan lah ni, dia pilihan. Maknanya dia tak letak wakaf ta'annuq. Jangan risau. Jadi yang penting kita tak berhenti kat dua-dua tempat. Katalah ada Quran yang memang ada tanda tu, titik 3 tu, berhenti kat salah satu tempat. Itu sahaja yang kena ingat. Kalau Quran yang tak ada tanda wakaf ta'annuq tu, terus berhenti pada yang jim tu je lah. Maknanya dia berhenti pada salah satu tempat juga. Maknanya hayah dia tak berhenti, dia berhenti dekat asyraku. Sebab dah ada tanda. Faham tak maksud saya? Itu ada dia tak ada yang hayah ni. Jadi jangan risau. Yang penting dia mesti berhenti salah satu. Jangan berhenti dua-dua. Okey. Itu kalau jangan berhenti dua-dua tu pada yang ada bertanda. Yang tak bertanda ni dia hanya ada satu. Maknanya dia tidak melanggar jugalah kat situ. Dia berhenti yang orang lain mesti ada asyraku tu kan? Ada jim ada kan? jim tu. Ya. Okey. Boleh? Baik, alhamdulillah. Baik faham. Okey, yang ke-8. Akhir sekali jim. Jim ni diharuskan wakaf. Okey, bila kata harus ni wakaf boleh, wasal pun boleh. Dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Boleh? Maknanya kalau dia bergantung pada ayat lah ni. Maksudnya kalau ayat tu panjang, berhentilah. Kalau ayat tu pendek, dia nak sambung pun boleh. Okey? Ini tanda wakaf. Maknanya dalam Quran ada 8 tanda wakaf yang kita nak kena faham betul-betul. Dia tak tulis pun kat situ, ini lebih utama, ini berhenti lebih utama, yang ini sambung lebih utama. Kita kena ingat tanda tu menunjukkan apa. Okey? Boleh? Okey. Setakat ni ada apa-apa nak tanya? Ada? Susah. Ya. Kalau tadi kan dekat short tu kan yang harus wakaf tu kan. Kalau ayat dia pendek tak apa tau. Tapi kalau ayat dia panjang, macam ada banyak lagi nak lepas tu kan. Saya dah tahu saya tak boleh kan. So saya even though Berhentilah sebelum ada tanda wasal. Dekat situ boleh lah kan. Boleh. Saya cakap kalau macam ni kan harusan dia elok lagi ni. Tapi kalau saya tahu my capabilities kan, saya tahu saya tak sambung, tak larat yang lepas tu. So saya berhenti kat situ tak apa Tak apa. Okey, katalah saya bagi contoh. Cuba buka balik muka surat 16 yang saya baru record tadi tapi tak lepas-lepas hantar. Kenapa handphone dia? Jadi saya off dulu handphone tu. Okey. Katalah nafas kita pendek. Okey. Baca daripada a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaba'u ma tatlu syayatin. Sampai situ je nafas dia, contoh. Okey. Itu sempurnalah maknanya. Sebab dia berhenti, kenapa saya kata sempurna? Dah itu je kemampuan yang dia ada. Lepas tu kita ulanglah balik. Ma tatlu syayatin. Ambil pada tempat yang sesuai. Okey? Yang tak boleh, dia berhenti begini. Wattaba'u ma tatlush. Tiba-tiba nafas habis. Lepas tu dia ambil je tatlush syaya. Dia tak boleh. Berhenti tu mesti pastikan berhenti di hujung kalimah yang sempurna. Contoh kalau tatlush syayatin, berhenti dekat tin betul. Kalau tatlush, dia dah semput kan? Dia kena ambil balik. Wattaba'u ma tatlush syayatin. Saya memang ada anak murid yang lagi pendek Fiza nafas dia. Dia baca kan? Wa ma kafarah. Dah tak ada nafas. Ada. Tapi makcik tu dah tua sangat dah. Dia ada asma.
Bukanlah. Dia banyak faktor. Dia banyak faktor. Kan? Saya bagi contoh lah, maknanya walau macam mana pun kita punya nafas pendek, dia ada cara. Yang tak boleh, wa ma kafara Sulai. Lepas tu dia dah Sulai tadi tak sempurna ni. Dia ulang balik Sulaimanu walakin. Katalah terberhenti walakin. Tak apa sebab walakin tu dah sempurna kalimah. Yang tak boleh wa ma kafara Sulaimanu wala, terhenti. Lepas tu dia main ambil je kat wala, tak boleh. Sebab ayat tu dah rosak. Kenapa saya kata rosak? Sebab dia tak berhenti betul-betul dekat tengah dekat hujung kalimah. Tu. Wala pendek macam mana pun tak apa, boleh. Sebab dia ada masalah yang tak boleh dia elak. Ada penyakit kan. Memang dia nafas pendek. Okey, habis. Ustazah, tadi kan Ustazah cakap tadi macam tadi walakin. Lepas tu kita macam mana? Ambil balik walakin. Kena ulang balik daripada awal kalimah. Sebelum tu. Tengok pada ayat. Kalau walakin tu dia boleh ambil dekat walakin. Lama-lama walakin tu maksudnya akan tetapi. Tengok maksud, insya-Allah boleh tahu. Okay. Saya faham tu. Saya pernah berada di tempat Fiza. Dulu saya main taram je baca. Wakaf tidak. Saya tak naklah taram sebab saya nak betul-betul belajar. Yelah, kita dah tahu tak boleh ni, kita tak boleh lah taram ni. Lepas tu, okey, saya ni dah habis sebab wakaf tu kemudian. Sebab banyak lagi pecahan-pecahan dia. Hari ni kita baru masuk tanda-tanda wakaf. Ambil nafas kan setiap kali nak baca Quran. Sedut dekat hidung, bukan kita kembung dada kita sebenarnya. Contohlah kan, macam ni kita duduk. Bukan main ke depan lagi dada. Oksigen sampai kat dada je lah. Cepatlah habis nafas kita. Kan? Cuba tengok macam Ustaz Tirmizi Ali, badan dia besar tu kan. Panjang je nafas. Sebab apa saya cakap macam tu? Ramai kata, Ustazah saya dah gemuk, saya semput lah. Bukan itu alasan dia. Gemuk ke, semput ke, tidak. Ni saya tak ada nak cakap siapa-siapa gemuk ke apa, tidak. Bila kita tong kita besar, kan, lagi luas kita punya ruang untuk kita masukkan oksigen. Sebab tu Ustaz Tirmizi Ali tu baca 2 baris lamba je muka dia. Fiza dah kenapa jadi frozen ni? Dia seorang je frozen. Sudah. Dia nak tahu sangat ni macam mana cara nak ambil nafas tu. Fiza? Bulat mata? Alah, siannya. Tapi tak apalah, nanti dia tengok recording kot. Ada masa sikit, saya ambil lebih masa sikit. Dia ambil nafas, cara dia kembungkan perut. Bukan kita kembungkan kita punya keluar terus. Bukan kita kembungkan dada kita. Cara dia macam mana? Kita baring terlentang, letaklah something dekat atas perut kita. Kalau kita tengok baby tidur, anak-anak kita tidur, kan? Yang natural betul-betul baby lah. Kita dulu masa baby pun kita ambil nafas, perut yang naik. Tapi bila dah besar ni kita ubah sendiri. Memandai je ubah kan. Jadi cuba kita tidur baring terlentang, tidur pula. Baring terlentang, letaklah apa-apa pemberat. Letak handphone ke sekejap. Apa-apalah kan. Pastikan kita biasakan masa sedut nafas tu, perut kita naik. Bukan dada kita naik. Tengok pemberat tu bergerak ke tak. Ni kadang bukan main ke depan. Habis sampai dada je lah. Sampai sini lepas tu habis nafas. Itu yang pertama. Yang kedua, dah ambil nafas, dah kumpul kat perut tadi, jangan lepaskan dulu nafas tu baru baca. Bila lepaskan, lepas pula. Bila lepaskan nafas, habislah angin tu keluar. Bila habis angin keluar, kita baca apa je tinggal? 2 kalimah, 3 kalimah, habis. Nampak tak? Jadi ambil nafas, kembungkan perut, terus baca. Bukannya ambil nafas, kembungkan perut, lepas dah kempis perut tu baru baca. Tak nampak juga perbezaan dia. Lepas tu kena ada latihan selalu. Latihan nafas pagi-pagi kan. Lepas main subuh tu. Saya biasa amalkan sebab saya selalu masuk tilawah. Jadi saya kena ada latihan. Jadi buat macam mana tahu? Ini yang saya dapat daripada, bukanlah daripada guru-guru Al-Quran sahaja, tapi daripada pakar-pakar kesihatan pun dia cakap macam tu juga. Okay. Ambil nafas. Lepas dulu. Ambil nafas, sedut macam cara tadilah, kembungkan perut, lepas tu ambil nafas, kembungkan perut, baru baca. Sebab kadang-kadang bila kita baca laju, nak dalam grup ni takut orang tunggu kita lama kan. Dah baca, ambil nafas dah tadi mula-mula. Sampai kat tengah kita lupa nak ambil nafas betul-betul.
Jadi bekalan tu tak ada. Setiap kali dah berhenti, setiap kali tu ambil nafas baru. Setiap kali berhenti, setiap kali tu ambil nafas baru. Sampailah kita berhenti baca. Kemudian yang seterusnya dia kena pagi-pagi tu ambil nafas, sebut huruf alif tu, alif sampai ya tu, sebut satu-satu tanpa kita curi nafas. Tengok hari ni, Fiza masuk balik. Kita tengok hari ni kita baca alif sampai huruf apa. Besok kita buat lagi alif sampai huruf apa. Besok kita buat lagi alif sampai huruf apa. Macam gitu. Contoh kan? Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha. Itu yang paling mudah lah. Contohlah kita berhenti pagi tu sampai kha. Esok kita ulang lagi cara yang sama. Tengok sampai kha ke atau dia lebih lagi ke. Macam gitu. Sorry Fiza. Tadi jadi frozen sekejap ya. Nan je. Dah lah tengah tempat saya Itu, betul-betul nak. Itulah pasal. Boleh pula bateri apa? habis. Oh bateri. Padahal jadi frozen. Tak apa nanti kan. Yang permulaan tadi cara mengambil nafas tu Fiza tengok recording sikit tak apa nanti saya tengok recording. Sorry Zaza tak apa. So cara nak ambil nafas tadi tu dia kena latihan macam tu. Lepas tu kalau kita tak nak ambil pada ayat-ayat pada alif bata, kita ambil ayat panjang. Kita tengok satu ayat panjang tu hari ni aku berhenti kat mana. Contohlah. Lepas tu esok ulang lagi ayat yang panjang tu, berhenti kat mana. Tapi dia mesti konsisten. Hari-hari kena buat. Tak banyak sikit ada perubahan dia. Tak percaya buatlah. Tapi mesti kena ikut cara tadi tu lah. Ambil nafas. Lepas tu simpan kat perut. Lepas tu lepas. Lepas tu ambil nafas, simpan kat perut, lepas. Lepas tu ambil nafas, simpan kat perut dulu kan. Lepas tu terus baca, jangan lepas lagi. Nanti dah tak ada bekalan. Oksigen habis. Wallahu a'lam. Hafizah kena dengar balik recording ni nanti Okay. So sampai setakat ni dulu untuk hari ke hari. Saya dengar balik. Sorry. Tak apa. Sorry jugalah saya tak ngulang. Sebab saya pun. Okay. Alright. So nanti kita sambung lagi minggu depan. Sadaqallahul azim. وبلغ رسوله النبي الكريم وهذا تنزيل من رب العالمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله. Kita stop dulu recording.